Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa alam. Segala puji-pujian, selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga baginda dan para sahabat. Seterusnya sidang penonton yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana kita lihat sebelum daripada montaj tadi disiarkan, kita hari ini berada di Sandakan Sabah secara langsung Al-Kuliah yang akan membicarakan topik anakku terjebak jenayah. Dan untuk membincangkan topik ini, Al-Kuliah dengan membesar hati menjemput yang berbahagia Ustaz Hanafiah Abdul Malik untuk masuk ke dalam. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, kita jemput yang berbahagia Superintendent Muhammad Azhar Hamid, Komandan Pulapel Kota Kinabalu untuk bersama dalam perbincangan. Silakan Tuan. Assalamualaikum. Ya, apa khabar? Alhamdulillah. Jemput-jemput duduk. Terima kasih. Dan turut kita alu-alukan bersama dengan kita di tapak Al-Kuliah pada hari ini di Padang Majlis Perbandaran ialah Persatuan Keluarga Polis serta pegawai-pegawai dan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan. Selamat datang. Assalamualaikum. Ya. Baiklah Tuan dan juga Ustaz. Kita berada dalam suasana yang begitu aman, damai dan selesa pada petang ini. Khususnya di Sandakan ini dengan tiupan bayu. Tapi tajuk kita agak mencemaskan. Anakku terjebak jenayah. Anak siapalah ni Ustaz? Ya Allah. Yang pastinya bukan di sini, insya-Allah. Anak-anak orang Sabah semuanya alhamdulillah. Dan begitu juga bukan anak-anak di negara kita. Tapi masih ada berlaku masalah Ustaz ya. Jadi bagaimana Ustaz nak kaitkan dengan kelemahan institusi kekeluargaan menjadi punca berlakunya anakku terjebak dalam jenayah ni. Silakan Ustaz. Terima kasih. Begini, kalau kita dapat lihat banyaknya berlaku jenayah pada hari ini kerana sistem pendidikan dalam kekeluargaan itu gagal. Tidak berjaya mendidik anak itu menjadi anak yang soleh. Jadi perkara yang paling penting sebenarnya dalam kekeluargaan, kita mesti mengatasi kelemahan yang paling besar iaitu pendidikan. Pendidikan dalam Islam pula terbahagi kepada 3A. A yang pertama, mendidik anak ini menjadi anak yang beragama. Ibu dan ayah kena ceritakan kepada anak tentang apa? Tentang dosa dan pahala, syurga dan neraka. Anak-anak hari ini dia kurang. Yang selalu mak ayah pesan pada anak-anak, belajar. Kerja sekolah dah siap belum? Dah mandi belum? Dah makan belum? Dah tidur belum? Dah solat belum? Itu sahaja. Tetapi mereka tidak mendidik betapa pentingnya walaupun ibu telah tiada, walaupun mak telah pergi buat selama-lamanya, ayahmu mati, tetapi jangan kamu tinggal solat. Dan yang kedua yang paling penting adalah pendidikan akhlak. Kerana apa? Kerana kebanyakan orang pada hari ini, walaupun pendidikan mereka mempunyai ijazah yang tinggi, tetapi mereka mempunyai masalah dari sudut akhlak. Maka akhlak. Ingat tak masa kita kecil dulu, kita nak lalu depan orang tua macam mana Ustaz? Kau minta tempat lalu. Itu beradab, berakhlak. Bila ibu dan ayah bercakap, anak-anak tidak boleh menyampuk. Hari ini bila ibu ayah bersembang, anak-anak menjerit lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhlak penting. Dan yang ketiga, anak-anak yang harus dididik tentang akademik. Kerana dengan akademiklah manusia itu perlahan demi perlahan dia akan menjadi manusia yang seimbang, berjaya di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, kelemahan pada hari ini mak dan ayah kerana terlalu memanjakan anak-anak. Ni terlalu memanjakan anak-anak. Anak-anak sakit sikit, demam sikit, dia kata tak perlu pergi sekolah. Dan kemudiannya yang paling penting, kalau saya teringat sepotong ayat Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pesan Allah Taala dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman. Kalau Allah panggil ya ayyuhallazini, makna Allah panggil dengan penuh kasih sayang. Wahai orang-orang beriman, telah kamu ni harus menjaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ni yang paling penting. Nak didik anak-anak jauh daripada api neraka, yang paling penting adalah agama. Agamanya mestilah Islam, mesti agama yang benar dan harus diamalkan. Amal itulah yang menyebabkan anak-anak ini terselamat daripada melakukan jenayah dan jenayah membawa anda ke neraka. Yang paling penting, paling penting itu adalah agama sebagai penyelamat. Wallahu alam. Alhamdulillah. Begitu terang dan jelas ya, sebagaimana terangnya baju ustaz juga.
penjelasan tu. Tapi sebelum saya pindah kepada Tuan Muhammad Azhar, kita nak imbas sikit peristiwa 21 Ogos di Oklahoma, Amerika Syarikat. Seorang lelaki berusia 22 tahun ditembak mati oleh 3 remaja dengan alasan sekadar suka-suka. Dan remaja ini lingkungan umurnya antara 15 hingga 17 tahun. Jadi di Malaysia alhamdulillah kita tak sampai tahap tu lagi ya tuan. Tapi di kalangan jenayah juvana ni, agaknya umur berapa yang terlibat di kalangan anak-anak kita ni? Silakan tuan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara moderator. Jadi syukur alhamdulillah pada petang ni kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu al-kuliah dengan tajuk perbincangan kita pada petang ini adalah anakku terjebak dengan jenayah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, yang dirahmati Allah, saya percaya tidak ada seorang ibu ataupun bapa yang inginkan anak-anaknya ini terlibat dengan gejala-gejala yang tidak sihat, gejala yang tidak bermoral, lagi-lagi terlibat dengan kegiatan jenayah. Maka dengan itu, saya di sini ingin menjelaskan 3 perkara pokok yang perlu kita jelaskan, yang mana ianya ada hubung kait dengan tajuk perbincangan kita pada petang ini. Yang pertama sekali adalah jenayah. Apa itu jenayah? Secara umumnya, jenayah ini adalah satu perbuatan yang mana apabila dilanggar akan menyebabkan seseorang itu akan dikenakan hukuman oleh sesebuah daerah. Yang keduanya berkaitan dengan anak-anak. Apa yang dinamakan dengan anak-anak ataupun kanak-kanak? Yang mana kanak-kanak ini adalah mereka ataupun seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Dan ini bermakna mereka yang berumur lebih daripada 18 tahun bukan lagi digelar sebagai kanak-kanak. Dan yang ketiganya, remaja. Remaja itu sendiri apa dia? Remaja adalah mereka ataupun individu yang di dalam peralihan masa kanak-kanak kepada peralihan masa dewasa. Yang mana dalam tempoh masa ini menyebabkan berlaku banyak perubahan kepada kanak-kanak itu. Yang mana sifat keinginan, perubahan dari segi moral dan serta fizikal. Berbalik kepada persoalan tadi, yang mana pada usia berapakah remaja-remaja kita ini terlibat dalam kegiatan jenayah? Kita lihat berdasarkan pada statistik jenayah indeks kontingen Sabah, yang mana pada tahun 2012 seramai 306 kes yang melibatkan kanak-kanak terlibat dengan gejala-gejala jenayah ini. Dan daripada 306 itu usia mereka adalah di antara 17 hingga 18 tahun. Yang mana pada masa itu adalah umur di mana peringkat peralihan di mana zaman kanak-kanak kepada zaman dewasa. Yang mana sikap remaja ini adalah sikap yang ingin mencuba kepada sesuatu, sifat keinginan yang begitu mendalam. Sebagai contohnya tuan-tuan, kita lihat remaja-remaja sekarang yang terlibat dengan gejala dadah. Yang mana kerana ingin mencuba-cuba apa itu dadah, sehingga menyebabkan ketagihan yang mana tidak dapat dihentikan sehingga mendorong remaja-remaja ini melakukan kegiatan jenayah. Wallahu alam. Terima kasih tuan. Dalam tahun 2012 306 kes ya tuan ya. Dia antara umur 17 hingga 18 tahun. Dan antara bentuk jenayah itu yang paling nyata ialah dadah lah. Dadah. Dan juga jenayah-jenayah harta benda serta jenayah-jenayah melibatkan tubuh badan. Termasuklah vandalisme. Ya itu. Ustaz, kalau dalam umur 17-18 ni memang budak tengah naik ni Ustaz. Ya, Ustaz. Dalam Islam dia pun nak mencuba-cuba juga. Betul. Bercuba-cuba bercinta. Betul. Bercuba-cuba main mata. Betul. Adakah itu jenayah syariah Ustaz? Ya. Kalau mereka melakukan hubungan tersebut sampai berzina ataupun melakukan hubungan tu berkapal tu dah jadi kesalahan syariah. Jadi bagaimana kita nak mengatasinya Ustaz? Yang paling penting keluarga. Pada saya, keluarga kena terapkan agama. Tahu ini dosa, ni pahala, ni akan bawa kita ke neraka, ni akan bawa kita ke syurga. Mak dan ayah kena ada satu kemahiran, satu skill. Bagaimana untuk mendidik anak-anak ni supaya menjadi anak-anak yang tidak akan terlibat dengan jenayah dan tidak akan melakukan dosa. Kita kena suntikkan satu kekebalan, satu vaksin untuk mencegah mereka ni daripada melakukan dosa. Mustahil kita tidak berdosa, mustahil. Semua manusia ada melakukan dosa. Tetapi
bagaimana untuk mengelak mereka melakukan dosa besar. Kaedah dia ada, kaedah dia 7P. P yang pertama kalau kita dapat lihat mesti ada perhatian. Ibu bapa, anak-anak yang terjebak dengan jenayah, dibuat kajian psikologi. Mereka ni kurang mendapat perhatian daripada ibu dan bapa. Ibu bapa buat tak kisah, mungkin pergi pagi balik petang, sibuk bersembang, biarkan anak-anak. Anak-anak kurang perhatian, mereka merempit dan dapat pujian di luar. Kemudian P yang kedua adalah puji dan peluk anak-anak. Puji dan peluk anak-anak ni telah tercabut di kalangan para keluarga kita, ibu bapa kita. Anak dah besar, dah masuk 17 tahun, biar. Segan, nak peluk. Itu anak kita, halal bagi kita peluk dan cium dia dan bagi pujian. Dan seterusnya pendidikan, saya dah cerita pendidikan. Dan yang seterusnya, yang dalam pendidikan paling penting sekali, pukul. Kalau mereka ni langgar peraturan, langgar ni boleh pukul. Pukul bukan tampar, bukan cubit, bukan tarik telinga, tetapi rotan. Kerana itulah Nabi mengajar kita, sekiranya anak tu 7 tahun tidak mau solat, maka Nabi ajar apa? Nabi kata ajak dia untuk solat. Ketika umur 10 tahun, kalau tak solat, rotan. 20 tahun tak solat? Tak, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat. Dan seterusnya, selepas pukul, kita kena pandai pujuk. Pujuk pula terbahagi kepada dua. Pujuk yang pertama, pujuk dia, kalau dia dah buat silap, kita pujuk, sebenarnya abang boleh berubah. Pujuk yang kedua adalah memotivasikan dia. Tadi pukul, maksud saya bukan pukul yang ni. Kita hukum dia. Contohlah, paling budak-budak ramai pada hari ni rela dihukum apabila mereka disuruh menghafal doa. Dia paling minat tu. Ataupun berpuasa. Kaedah yang paling berkesan, sekiranya dia langgar peraturan, minta maaf dan suruh buat solat taubat. Dan kemudiannya P yang seterusnya, selepas pujuk, kita kena buat satu lagi, memberi penghargaan. Walau macam mana pun, yang terakhir adalah periksa anak-anak kita ni. Dengan siapa dia berkawan. Periksa Facebook dia, periksa email dia, periksa handphone dia. Kalau anda tidak memeriksa anak-anak anda, kita sudah jangka anda adalah ibu bapa yang gagal mendidik anak-anak anda untuk menjadi anak-anak yang berjaya di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih tuan dan juga ustaz. Kita berehat seketika dan akan menyambung kembali perbincangan kita selepas daripada ini. Silakan. Alhamdulillah, kembali bersama secara langsung dalam Al-Kuliah dari Sandakan Sabah sempena dengan Karnival Jom Heboh pada Sabtu dan Ahad ini. Baiklah, kami pada petang ini bersama-sama di pentas Al-Kuliah ini adalah daripada Persatuan Keluarga Polis dan juga pegawai-pegawai serta anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan. Dan tetamu kita pada petang ini ialah yang berbahagia Ustaz Hanafiah Abdul Malik dan juga Superintendent Muhammad Azhar Hamid, ya. Dan kita membincangkan tentang anakku terjerat, anakku terjebak dalam jenayah. Jadi kabarnya kita ada penonton yang akan mengutarakan soalan kepada tetamu kita. Kalau dah bersedia, boleh kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustaz? Alhamdulillah. Syukran. Saya Siti Zaleha binti Muhammad Hassan, yang kini bertugas di Ibu Pejabat Batalion 15 Pasukan Gerakan Am Sandakan dan juga merupakan isteri kepada seorang anggota polis. Okey, saya ada satu soalan untuk diajukan kepada ustaz. Okey. Anak-anak adalah merupakan kain putih. Ibu bapalah yang mencorakkannya. Natijahnya, ibu bapa perlu menjadi pelukis kepada anak-anak. Soalan saya ya ustaz, bagaimana caranya untuk menjadi pelukis yang baik kepada anak-anak kita? Sekian, terima kasih. Sama-sama, terima kasih pada yang bertanya. Cantik tudung dia, orang pun cantik, soalan pun cantik. Alhamdulillah. Bagaimana kita ingin menjadi pelukis pada anak-anak kita? Jadi lukisan yang kita nak bina ni, kita kena ada vision. Sekiranya di Jepun, mereka lihat anak ni lahir dan mereka akan bagi masa selama 5 tahun. Tengok anak ni, kecergasan dia di mana. Kalau nak jadi engineer, kecergasan dia begini. Dan mereka memberikan pendidikan, akhirnya akan lahir engineer. Tetapi dalam Islam, apa yang paling penting, kita mendidik anak-anak kita menjadi manusia yang berjaya di dunia dan akhirat. Yang paling penting lukisan dia adalah mesti bercorakkan agama. Bukan corak keduniaan semata-mata. Corak dia mesti corak agama. Kerana dengan agamalah manusia akan berjaya. Anak-anak pada hari ini, mak dan ayah paling penting, saya nak pesan, jangan terlalu memanjakan anak-anak.
Kalau terlalu memanjakan anak-anak, kita lempahkan anak-anak ni dengan warna merah. Banyak dia merah. Bila mereka tak dapat, mereka marah. Dan kita jangan manjakan anak-anak keterlaluan sehingga mereka tak pandai berdikari. Jadi lukisan yang pertama mesti corak agama. Agama ni apa? Solat, mengucap 2 kalimah syahadah, berpuasa dalam bulan Ramadan. Kita baru selesai habis puasa sebulan. Dan didik mereka mendidik puasa 6, puasa sunat, insya-Allah. Dan seterusnya ajar mereka bersedekah. Ni, insya-Allah dengan sedekah, kenapa kita tengok orang miskin, kenapa kita sedekah, walaupun kita miskin, kenapa kita sedekah, kenapa orang miskin, kenapa orang berjaya, kenapa orang terjebak dengan jenayah. Benda ni yang paling penting adalah bersembangan dia untuk mendidik dia. Kalau dalam Al-Quran, kita dapat lihat sepotong ayat yang berbunyi, kalau kita dapat lihat dalam Al-Quran berbunyi, berpesan-pesanlah dengan kesabaran, berpesan-pesanlah dengan hak. Kan? Berpesan-pesan dengan hak, kita cerita benda yang hak, benda yang benar, benda yang jelas. Apa yang benar? Syurga neraka. Apa yang benar? Allah tu wujud. Kalau kita tengok laut disandarkan punya cantik, subhanallah. Tengok wanita disandarkan punyalah cantik. Apa nak sebut? Sebab apa? Subhanallah. Didik dengan agama. Tengok laut. Siapa yang jadikan laut? Tanya pada anak-anak. Siapa yang jadikan laut? Allah. Jadi kita dah pancangkan dalam hati anak-anak ni akidah yang benar. Allah, Allah. Saya teringat zaman-zaman dahulu, ingat tak? Kita ada zikir lepas solat maghrib ataupun isyak, ada zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ramailah anak-anak kita ikut, tetapi kita terlupa nak beritahu kenapa kita zikir la ilaha illallah. Kenapa? Kerana kita ingin membuang kebesaran makhluk dalam diri kita dan kita pilingkan, kita pejamkan, kita rendamkan, kita pancangkan dalam hati anak-anak kita kebesaran Allah. Bila dia lihat alam semula jadi, dia lihat suasana dia setiap masalah, dia lihat kebesaran Allah. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya ada bekerjasama dengan NGO membuat rumah pemulihan. Ada kanak-kanak yang berusia 12 tahun mengandung anak luar nikah. Dan ramai remaja-remaja yang duduk dengan kami ini terjebak dengan masalah sosial. Contohnya jenayah ragut, rempit dan macam-macam jenayah lagi. Tetapi bila kita lihat mak dan ayah dia tidak mendidik anak ni dengan agama. Walaupun kebanyakan mak dan ayah mereka ni profesional, ada yang jutawan, mereka ni gagal mendidik anak-anak. Mereka hanya berjaya membangun perniagaan yang maju, tetapi mereka gagal membangunkan insan anaknya sendiri. Wallahu alam. Jelas ya Puan Zaleha? InsyaAllah. Jadi saya rasa nak beralih kepada Tuan Muhammad Azhar ni. Sebagai orang yang menguatkuasakan undang-undang Tuan dan berdepan sendiri dengan anak-anak yang bermasalah dan melakukan jenayah. Yang kita biasa nampak ni macam rempit dan dadah. Tapi sebenarnya apakah jenayah yang mereka lakukan ini selain daripada apa yang Tuan dah sebut sebentar tadi? Dan bagaimana pula kesannya selepas hukuman diambil ke atas mereka? Silakan. Okey, terima kasih Ustaz. Melihat kepada kekerapan jenayah yang berlaku khususnya di kontingen Sabah, yang mana sebelum tu saya ingin terangkan berkaitan dengan jenis-jenis jenayah ni. Yang pertamanya ada 2 kategori jenayah. Yang pertamanya jenayah harta benda. Yang ini jenayah-jenayah yang melibatkan harta benda seperti jenayah mencuri, jenayah pecah rumah, curi kenderaan dan sebagainya. Yang keduanya adalah jenayah yang melibatkan tubuh badan manusia. Yang ini jenayah-jenayah seperti contohnya jenayah membunuh, jenayah merogol, jenayah mencederakan orang, bergaduh dan sebagainya. Berbalik kepada soalan yang diutarakan oleh Ustaz tadi, kekerapan perlakuan jenayah yang dilakukan oleh remaja-remaja masa kini, kita dapati pada statistik 2012 mendapati kes-kes jenayah adalah banyak melibatkan kes jenayah harta benda. Yang ini jenayah seperti curi tempat bebas, iaitu sebanyak 125 kes, seperti curi dalam bangunan, curi di tempat awam. Yang keduanya kes-kes yang melibatkan kes-kes pecah rumah, yang mana telah dicatatkan sebanyak 65 kes. Yang mana ini kes yang melibatkan remaja, sama ada curi pecah rumah siang hari ataupun malam hari. Yang ketiga, kes-kes melibatkan kecurian kenderaan. Yang ini lebih kepada kecurian kenderaan motosikal, yang mana telah dicatatkan sebanyak 32 kes. Dan selebihnya kes yang melibatkan harta jenayah tubuh badan, iaitu kes rogol, pada tahun 2012 telah mencatatkan sebanyak 43 kes. Dan ini walaupun begitu, tidak bermakna bahawa remaja-remaja ini tidak terlibat dengan lain-lain kes, seperti kes bunuh, seperti kes meragut, menyamun dan sebagainya.
Ini adalah sebilangan kecil saja yang terlibat dengan kes-kes yang selain daripada kes yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan dan puan hormati sekalian, berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh pihak polis di Kuantan Sabah, kita dapati antara faktor-faktor yang menyebabkan kenapa remaja-remaja ini terlibat dengan kejadian jenayah ini. Antaranya yang paling utama adalah faktor daripada masalah keluarga itu sendiri. Yang mana dalam masalah keluargaan ini, di mana berlaku perceraian antara suami dan isteri, masalah kesempitan hidup, faktor pada kawan-kawan dan sebagainya. Yang mana anak-anak ini menjadi terbiar dan mereka mula mencari rakan-rakan sebaya dengannya sebagai pelindung dan sebagai tempat mereka meluahkan perasaan mereka. Dan sekiranya silap memilih rakan, akan menyebabkan kanak-kanak remaja ini akan terjerumus ke gejala-gejala yang tidak bermoral. Wallahualam. Jadi terima kasih Tuan. Maksudnya Ustaz, daripada perbincangan awal sampai ke pusingan yang kedua ni kita lihat faktor keluarga begitu membentuk anak ini. Jadi kalau keluarga tu dia akan balik kepada mak bapak kita tadi. Betul. Dan mak bapak itu adalah kita. Betul. Bagaimana kita ni sendiri patut membentuk diri kita dulu Ustaz? Okay. Kalau kita dapat lihat bagaimana kita nak bentuk diri kita untuk jadi ibu dan ayah yang berjaya mendidik anak-anak supaya tidak terjebak dengan jenayah. Yang pertama, kita kena ada ilmu. Macam mana pun kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, pada hari ini nak dapat ilmu senang tuan-tuan. Buka TV3 ada rancangan motivasi pagi. Dia akan bagi tip-tip bagaimana untuk mendidik anak-anak. Dan kemudiannya hubungan suami isteri pun juga penting. Kalau berlaku perceraian macam mana Tuan cakap tadi, sistem pendidikan kekeluargaan itu gagal. Dan anak-anak akan terbiarkan ni. Kemudian tuan-tuan, ilmu ni amat penting. Kita boleh bersembang dengan kawan-kawan kita dan minta di jabatan ataupun di mana panggil motivasi dan motivator ni untuk buat program motivasi untuk mendidik kita bagaimana untuk mendapat skill untuk mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita terjebak dengan tidak terjebak dengan jenayah. Tuan-tuan, saya agak nervous sikit ni. Sebab apa nervous? Sebab sebelah saya. Oh, tuan-tuan yang duduk depan ni misai tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok sini pun nervous juga. Tapi apa yang paling penting tuan-tuan, bagaimana ibu dan ayah saya mendidik saya untuk mengatasi masalah gemuruh yang ada di dalam diri saya. Iaitu dia kata sembahyanglah dengan sempurna. Bila sembahyang dengan sempurna, dapat perasaan khusyuk, insya-Allah ke mana pun kita pergi, kita akan jadi orang-orang yang berani kerana benar. Itulah. Allah. Alhamdulillah. Kita berehat seketika dan akan sambung perbincangan ini selepas daripada ini. Silakan. Alhamdulillah kembali bersama dalam Al-Kuliah dan bersama-sama dengan kami pada petang ini ialah ahli keluarga ataupun Persatuan Keluarga Polis serta pegawai-pegawai dan anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan. Dan dalam kesempatan ini juga penerbit memberi peluang lagi kepada penonton kita yang pertama kali dapat bersama dalam Jom Heboh di Sandakan ni untuk mengutarakan soalan kepada Ustaz ataupun Tuan Komandan kita. Silakan kalau ada bersedia. Assalamualaikum Ustaz. Saya Kopral Sokongan Marlina binti Opal, wakil daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan. Saya ada satu soalan Ustaz. Ada disebut ibu bapa juga menderhaka kepada anak-anak. Adakah bila anak terjebak jenayah, maka derhakakah kita sebagai ibu bapa kepada anak itu kerana gagal memandu anak mereka ke arah kebaikan? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jadi begini, kisah yang ibu bapa juga derhaka pada anak-anak, kisah zaman Saidina Umar. Di mana zaman Saidina Umar ada seorang lelaki datang memberitahu Saidina Umar bahawa anaknya sangat derhaka. Lantas Saidina Umar bawa ayahnya, Saidina Umar panggil ayah dan anaknya sekali. Lantas anak dia kata, wahai Saidina Umar, ya Amirul Mukminin, apakah tidak ada langsung ayah yang menderhakai anaknya? Lantas dia kata, ayahku ni telah menderhakai aku kerana memberi aku nama yang buruk. Dia bagi nama Keluang Men dalam bahasa Arab. Dan kemudiannya tuan-tuan, memberi ibu, memilih ibuku daripada perempuan-perempuan yang tidak elok. Ibunya mempunyai akhlak yang rendah, bercakap menjerit-jerit, sikit-sikit marah-marah. Dan yang ketiganya,
tidak mendidik aku dengan agama. Jadi kalau anak-anak kita terjebak dengan jenayah, ni ujian daripada Allah. Kita jangan mulut kita laser benar. Orang ni buat jenayah, anak imam pun merempih. Bapaknya Siap, bapaknya Bilal, tapi anaknya, ibunya ustazah, tapi anak macam ni. Jangan. Kita jangan laju sangat mulut kita. Dan kenapa? Kadang-kadang anak-anak terjebak dengan jenayah kerana ujian daripada Allah. Ibu dan ayah dah bagi pendidikan agama, dah menatang anak dengan penuh kasih sayang bagi menatang minyak yang penuh. Tetapi anak-anak tersilap pilih kawan. Anak-anak ni kadang-kadang dia memang degil. Nah, dia bila kawan-kawan ajak, boleh kalau kau. Boleh. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ada juga faktor selain daripada ibu bapa adalah faktor pengaruh kawan-kawan anak-anak itu terjebak dengan jenayah. Mak dan ayah dah jalankan tugas yang baik. Kalau anak-anak kita buat jenayah, ada dua jawapan. Yang pertama, mungkin kita kurang mendidik anak-anak kita. Itu salah kita. Kita derhaka pada anak kita, kurang memberi pendidikan agama. Yang kedua adalah kerana pengaruh kawan-kawan. Itu bukan salah kita. Kita dah tak. Bila anak mumayyiz, anak kita balil saja, maka dosa yang dilakukan, dia akan tanggung dosa tersebut dengan syarat kita dah bagi pendidikan agama. Wallahualam. Agaknya tuan nak sambung sikit Nak sambung tuan. Tak ada. Tapi ada soalan lagi ni. Dapat daripada Ustaz Hanafiah juga. Saya tanya ni tuan. Tuan jangan marah saya. Kalau kita anak-anak kita dia degil, kita rotan anak kita, adakah itu satu kesalahan jenayah? Okey, terima kasih Ustaz. Dari segi kes apa yang telah ditanya daripada Ustaz tadi itu, sekiranya cara hendak memukul anak sebagaimana yang Ustaz bagi tahu tadi, hendaklah ada peraturannya cara memukul. Bukan kita nak pukul anak macam sampai patah tangan, patah riuk semua sehingga mencederakan koma. Yang mana sebagai contoh yang berlaku di KL baru ni, bukan setakat mencederakan, malah mematikan. Yang mana meninggalkan anak di dalam kereta sehingga anak itu meninggal tidak bernafas, yang mana ibunya telah dituduh di mahkamah kerana menyebabkan kematian kepada anak itu. Dan ini saya rasa menjawab persoalan yang telah Ustaz kemukakan tadi. Ya, mungkin juga Ustaz, bila kita tengok bapa borek anak rintik kan, bapa yang terlampau garang juga boleh menyebabkan anak ni terjebak dalam jenayah ni. Dia ada 3 terlalu. Pertama, terlalu memanjakan anak. Anakku Sazali. Bagi duit, lama-lama anak jadi gangster. Yang nombor 2, terlalu memarahi anak-anak. Marah 24 jam. Anak balik je bangkit. Kadang-kadang anak tu solat. Anak tu buat kerja yang baik. Bila dia buat benda baik, mak bapak tetap tidak menghargai dia. Dia cuci pinggan pun mak bapak tak hargai dia. Kau ni adalah benda yang kau nak bodek aku ni. Macam-macam. Sentiasa menghukum anak-anak. Terlalu garang, terlalu memarahi. Menyebabkan anak-anak ni akan jadi degil. Tu dia. Dan terlalu suka merotan, memukul. Sikit-sikit pukul, sikit-sikit pukul. Ini dipanggil mendera. Terlalu memukul ni juga bahaya. Sebenarnya, mak dan ayah patutnya memberi kasih sayang. Anak-anak yang kantongnya penuh dengan kasih sayang, dia tidak akan mencari perhatian di luar. Cukuplah keluarganya. Keluargaku bahagia. Cukuplah. Allahuakbar. Tuan, melalui pengalaman tuan apa dah tuan sebutkan tadi itu, berlaku jenayah di kalangan remaja ini, latar belakang keluarganya berbagai-bagai lah. Tetapi melalui pengalaman tuan sendiri, apakah respon keluarga ni apabila dimaklumkan kepada mereka bahawa anaknya ni telah ditangkap kerana jenayah? Okay, terima kasih Ustaz. Okey, melihat kepada keadaan ini, yang mana keadaan dengan pembangunan begitu pesat sekarang ni, khususnya di Sabah, dengan perkembangan area teknologi, yang mana usaha-usaha telah dijalankan oleh pihak kerajaan untuk memastikan kita punya rakyat dalam keadaan yang aman dan sejahtera serta selamat. Namun begitu, ada di kalangan mereka yang masih lagi ketinggalan dalam arus permainan ini. Dan khususnya kepada remaja-remaja ini, didapati kita lihat remaja ini memang kita tahu sikapnya memang keinginan yang begitu tinggi, ingin mencuba atas sesuatu. Jadi daripada itu, melihat apabila remaja ini terlibat dengan kerajaan jenayah, pihak polis memang akan memaklumkan kepada pihak ahli keluarga dia tentang penglibatan anak dengan jenayah. Dan kebanyakanlah yang berlaku khususnya di Sabah ini, apabila pihak polis cuba memaklumkan, respon daripada ahli keluarga kepada remaja ini amat kurang memuaskanlah. Yang mana ada sebahagiannya bersikap acuh tak acuh dan lepas tangan dan menyerahkan
segalanya kepada pihak polis, dan ada juga yang memarahi pihak polis dan mengatakan yang anak saya ni memang sungguh baik, tidak pernah keluar walaupun seinci pun setiap hari. Jadi di sini didapati respon daripada keluarga ni adalah kurang memuaskan. Jadi saya harap dan saya nasihatkan kepada semua yang ada di studio ini dan juga di rumah, berilah kerjasama kepada pihak polis dalam usaha untuk mendidik anak-anak kita. Janganlah letakkan usaha pencegahan jenayah terhadap remaja-remaja kepada pihak polis dan badan-badan berkuasa saja. Kerana peranan pencegahan jenayah ini dan mendidik ini adalah daripada ibu bapa itu sendiri. Barulah kepada masyarakat dan seterusnya kepada pihak berkuasa. Wallahu alam. Terima kasih Tuan. Dan kesian juga kita dengar polis ni Ustaz. Nak buat baik pun salah. Kalau tak tangkap pun salah, bila tangkap pun salah. Jadi sebagai seorang Islam dan ibu bapa yang patut berfikiran sebagai seorang Islam, macam mana yang patut kita buat Ustaz? Okey, jadi begini nah. Bila anak kita tiba-tiba ada anggota polis datang beritahu anak kita terjebak dengan jenayah. Umat Islam sepatutnya berterima kasih kepada pihak polis. Terima kasih Tuan. Dan saya wakil, kalau ramailah rakyat Malaysia dimarah polis, saya wakil daripada orang-orang yang terlupa mengucapkan terima kasih kepada pihak polis kerana telah menjaga keamanan negara. Saya doa tuan-tuan dapat mendapat pahala yang banyak dan dikurniakan syurga. InsyaAllah tuan-tuan buat kerja ikhlas kerana Allah, Allah akan bantu. Bukan senang nak jaga keamanan. Tuan, saya nak tanya, seorang polis jaga berapa ramai ni? Sebenarnya tak ada ratio yang Tak ada ratio ni. Tapi melihat keadaan di kontingen Sabah ni, dengan keadaan kawasan yang begitu luas, dan kadang contoh macam di daerah Sandakan ni, saya percaya jumlah keseluruhan keanggotaannya tidak lebih daripada 500 orang, betul lah? Dengan kepadatan penduduk yang rasa lebih beratus ribu di seluruh daerah Sandakan. Jadi bagaimana ratio tu nak mengatakan satu anggota polis hendaklah menjaga 10 orang atau 20 orang. Jadi di sini adalah menjadi tanggungjawab kepada semua masyarakat untuk sama-sama membantu pihak polis dalam usaha pencegahan jenayah, sama ada kepada remaja ataupun orang dewasa, yang mana kita pastikan negara kita, daerah kita berada dalam keadaan aman dan sejahtera, dan anak-anak kita dalam keadaan yang sihat-sihat, tidak terlibat dengan gejala-gejala tidak bermolar seperti vandalisme, seperti gangsterism yang sekarang ni banyak kumpulan gangster-gangster telah dikemukakan oleh kita punya Kementerian Dalam Negeri, yang mana anak-anak ini ataupun remaja adalah kita punya aset kepada negara untuk memajukan negara pada masa hadapan. Dan kepada tuan-tuan dan perempuan serta penonton, jagalah anak-anak kita, awasilah setiap gerak-geri anak-anak kita agar tidak terlibat dengan segala kegiatan tidak memoral, kegiatan jenayah. Wallahu alam. Kita bagi peluang pada penonton kita lagi untuk mengajukan soalan ya. Kalau dah sedia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Awang bin Japar. Saya mewakili Pertubuhan Islam seluruh Sabah yang singkatannya USIA, United Sabah Islamic Association, bahagian Sandakan. Persoalan saya ialah nasihat Sayyidina Ali Karamallah. Janganlah didik anak-anak kita mengikut cara kita dididik, tetapi didiklah mereka mengikut peredaran zaman yang mereka lalui. Mohon penjelasan daripada ahli panel. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih pada yang bertanya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan didik anak kita macam mana zaman kita dahulu. Tetapi yang perlu terus dididik ada 3 benda. Yang pertama Al-Quran. Walaupun zaman dahulu didik Al-Quran, hari ini pun kena didik Al-Quran. Kena piling dalam diri anak-anak kita supaya anak-anak kita boleh menjadi penghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Yang kedua as-sunnah. Sunnah, kita kena beritahu anak-anak bahawa sunnah Nabi mendahului salam. Memberitahu anak-anak jumpa orang tua, sampaikan salam terlebih dahulu. Mendahului anak-anak bahawa sunnah Nabi ni sidik, amanah, tabligh, fatanah. Nabi bercakap benda yang benar. Nabi ni seorang yang amanah. Nabi tak pernah claim overtime ataupun mileage yang lebih. Itu yang kita kena jelaskan. Dan Nabi seorang yang bijaksana. Jadi umat Islam pada hari ini nak tak nak kena didik anak-anak kita. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Mesti ada yang bijaksana. Sudut akademik kita yang nombor 1 insya-Allah. Dan kemudiannya falsafah. Nah, apa kata-kata Saidina Ali ini sebenarnya falsafah. Anak-anak kita pada hari ini terlalu kurang jiwanya dia didik dengan falsafah. Zaman saya dulu dia didik macam mana?
berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Anak-anak pun fikir. Anak-anak zaman saya, zaman dulu memang nampak rakit, saya nampak rakit. Tapi anak-anak zaman sekarang rakit, apa rakit? Dia tahu yang pisang tu je meruruk. Itu dia tahulah dia. Tapi tuan-tuan dan perempuan, walaupun macam tu, itu adalah falsafah. Apa? Sorong papan, tarik papan, buah keranji dalam pahu. Suruh makan, kita makan. Suruh mengaji, kita tak tahu. Malu. Jadi benda-benda yang macam ni tuan-tuan, sebenarnya falsafah ini dia melembutkan jiwa. Kalau anak tu gedebeh, bega, degil, memang nakal, bila kita gunakan falsafah, jiwanya akan jadi lembut. Egonya akan turun. Dan barulah kita jirus dengan kasih sayang kita, insya-Allah anak-anak tu boleh berubah. Dan kemudiannya tuan-tuan dan perempuan, yang baru, skill. Skill tu baru dan kita kena didik anak-anak kita mengikut skill ataupun kemahiran yang baru. Macam mana anak-anak ni, kita kena tahu anak-anak minat sukan apa. Kalau dia minat bola, kita tahu kumpulan mana yang dia sokong. Katalah dia sokong Sabah, dia tak sokong JDT, maka kita kena sokong ikut dia, sokong Sabah. Mana pemain yang dia suka. Mana kalau dia minat pemain luar negara, kita kena tahu. Supaya bila kita dapat duduk dengan dia, kita boleh bersembang dan boleh memenangi hati dia. Dia boleh keluarkan pendapat, kita boleh bersetuju dengan dia. Ini adalah kaedah kasih sayang. Dan kedua dia, hari ini kita lupa, mak ayah kadang-kadang bila anak dah besar sikit, marah hutan, tak minta berbincang. Kadang-kadang bukan salah dia, salah adik dia. Tapi sebagai anak sulung, terimalah padah daripada ayah dan ibu. Tapi yang paling bagus bincang, bang, kenapa macam ni bang? Ayah, sebenarnya bukan salah saya ayah, salah adik ayah. Adiklah yang buat. Kita berbincang. Nak marah anak-anak hari ni, kita kena tarik satu bilik, bukan depan anak-anak yang lain. Kalau boleh, marah anak-anak ni sorang-sorang. Kalau tak boleh, kalau tak nak marah sorang-sorang, marah semua. Marah dengan mak-mak sekali marah. Dengan kaedah macam tu, mereka tidak rasa dipinggirkan ataupun mereka tidak rasa tidak keadilan berlaku dalam diri ayah ataupun ibu. Itu dia. Dan yang paling penting sekarang ni, skill. Macam mana nak lembutkan hati anak. Kadang-kadang ada anak ni dia jenis keras, kena cakap lembut. Kalau keras lawan keras, dia tak jadi. Ada anak ni dia lembut, kalau kita lembut, lagi lembut dia. Maka kita rotan sikit ataupun marah sikit ataupun motivate dia sikit, insya-Allah dia akan berubah. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz dan terima kasih juga kepada penonton di rumah, dan kita berehat seketika, sambung kemudian selepas daripada ini. Silakan. Alhamdulillah, kembali bersama dalam Al-Kuliah dari Majlis Pembandaran Sandakan Sabah. Baiklah, kita masih lagi dalam pembincangan Anakku Terjebak Jenayah. Kesempatan kita bersama dengan Superintendent Muhammad Azhar Hanim ni, kita nak tanyalah Tuan, bagaimana Tuan melihat kerjasama masyarakat? Soalan yang rasanya macam retorik lah Ustaz. Tuan, masyarakat ni dalam menangani pelakuan jenayah di kalangan remaja. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dalam dunia sekarang yang dunia serba moden dengan arus pembangunan yang giat dijalankan oleh kerajaan. Jadi kita lihat berlaku perubahan di dalam masyarakat itu sendiri, yang mana mereka ini kadang-kadang ada yang bersikap tidak mahu menjaga tepikan orang dan lebih bersikap mementingkan diri sendiri. Jadi pada pandangan saya dan kajian telah dibuat di khususnya di kontingen Sabah ni, mendapati kerjasama daripada masyarakat dalam usaha untuk menangani masalah jenayah ini didapati kurang memuaskan lah. Bukan tak ada tapi kurang memuaskan. Kita lihat sekarang ini masyarakat kurang mengamalkan budaya kemasyarakatan. Kalau sekiranya macam dulu-dulu di kampung saya, kalau sekiranya ada kenduri kendara, memang satu kampung akan hadir untuk membantu dalam urusan kenduri kendara tersebut. Tapi kalau zaman sekarang senang saja, kontak catering, datang makan, itu saja. Mana konsep kerjasama sesama masyarakat sudah kurang. Jadi di sini saya menyeru kepada semua masyarakat supaya sama-sama membantu pihak polis. Dan apabila kita melihat kepada masyarakat itu sendiri, kita secara tidak langsung berbalik kepada ibu bapa itu sendiri yang perlu mendidik anak-anak dia. Bukan setakat didikan dari segi moral, tetapi dari segi didikan agama yang perlu ditekankan.
Kerana agama itulah yang akan membantu kita ke jalan yang lurus ataupun yang bengkok. Di mana agama itu yang dapat membezakan baik dan buruknya. Okey. Dan agama pun, saya percaya semua agama pun tidak akan menyuruh umatnya untuk melakukan kejahatan. Daripada tu, agama Islam kita pastikan ditanamkan kepada anak-anak kita yang kecil agar mereka mengikuti sebagaimana telah disarankan oleh Ustaz Sembilan tadi. Begitu juga dengan usaha-usaha pihak kerajaan, khususnya pihak polis yang selama ini sentiasa mengadakan kempen-kempen pencegahan jenayah khusus dilakukan kepada masyarakat dan juga kepada kerajaan. Sebagai contohnya, rela JEPAM, Persatuan Penduduk sepatutnya lebih bersikap proaktif dan berani dari segi membantu serta menegur kepada remaja-remaja yang selalu merempit di kawasan mereka agar mereka tidak terdorong untuk melakukan jenayah. Apa yang penting di sini, ibu bapa perlulah sentiasa mengawasi anak-anak mereka daripada pergaulan yang tidak sihat, percampuran antara lelaki dan perempuan. Kerana pergaulan yang bebas ini mungkin lambat laun kalau tidak dibendung akan mengakibatkan jenayah seperti jenayah rogol, cabul dan sebagainya. Jadi di sini saya ingat penting ada satu hadis, sebuah hadis yang menyatakan apabila matinya seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Okay? Yang pertamanya adalah ilmu anak yang soleh. Yang pertamanya anak yang soleh. Jadi anak soleh apabila kita didik dengan didikan agama, apabila kita mati dan dialah yang akan mendoakan kita, dia akan membantu kita di alam akhirat nanti. Dan yang keduanya ilmu yang bermanfaat, dan yang seterusnya yang terakhir adalah sedekah dan amal jariah. Jadi wallahu alam tu Ustaz. Beruntunglah kalau dapat anak yang soleh Ustaz. Ya Ustaz. Jadi apabila penjelasan daripada tuan tadi tu, maka saya tertarik dengan surah At-Tahrim ayat yang ke-6 ni. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu, yakni berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintah. Jadi, saya minta Ustaz Hanafiah perincikan lagi ayat Al-Quran tersebut sesuai dengan perbincangan kita pada hari ini. Anakku terjebak dengan jenayah. Silakan Ustaz. Bila saya dengar Ustaz bacakan ayat ini, saya rasa takut. Kerana apa? Kerana ini amaran kasih sayang daripada Allah. Tapi amaran itu diberi dengan penuh kasih sayang. Itu kebijaksanaan Allah. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ini satu amaran. Kita tak mampu. Kadang-kadang diri kita pun kita tak mampu untuk jaga. Apatah lagi nak jaga anak-anak kita, ibu dan ayah kita. Tapi saya nak ambil satu perumpamaan. Pada hari ini saya yakin ibu-ibu di rumah, ataupun ayah-ayah di rumah, walaupun telah tua, walaupun telah berpenyakit, kalau baliklah satu hari nanti, dalam rumah tu ada anak-anak kita, tiba-tiba rumah itu terbakar. Saya yakin ibu dan ayah ni mampu mengeluarkan tenaga yang luar biasa, mampu merobohkan ataupun masuk ke dalam rumah, rempuh pintu, rempuh apa saja untuk menyelamatkan anak-anak ini daripada dibakar oleh api yang membakar rumah. Ibu dan ayah tak sanggup melihat anak-anak ini terbakar ataupun cedera kerana api yang membakar rumah, membakar anak-anak mereka. Tetapi hari ini, ibu dan ayah begitu sporting melihat anak-anak sedang berjalan untuk membakar diri mereka dalam api yang membakar dalam neraka. Dia ibu bapa biar je. Biar seronok, tak apa, muda lagi anak aku ni, dah tua nanti jadi macam akulah, insyaAllah. InsyaAllah dah tua nanti anak aku ni berubahlah. Dulu aku lagi teruk daripada dia. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang ni bukan waktu untuk bermain-main. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr.
Demi masa manusia itu rugi. Kita tak tahu esok lusa kita mati, kita tak tahu. Saya tuan-tuan, secara peribadi, 2 orang anak saya yang masih kecil telah meninggal dunia. Tapi ayahnya masih hidup. Ada ibu dan ayah di luar sana senasib dengan saya. Ibu dan ayah semakin tua, tapi anak-anak dah ramai, anak dah 2-3 orang yang meninggal dunia. Kita tak tahu. Tetapi saya nak ambil pendekatan tuan-tuan. Demi masa kita masih ada dengan anak-anak kita ni, kita peliharalah anak kita. Kita didiklah anak kita supaya menjaga solat. Mudah-mudahan dia jaga solat, Allah jaga dia. Dan kemudiannya tuan-tuan, apa yang seterusnya tu, orang yang beramal soleh adalah orang yang takkan rugi tuan-tuan. Amal soleh. Amal soleh yang paling bagus tuan-tuan, selain mendirikan solat berjemaah di masjid, solat berjemaah di rumah juga, ayah kena pimpin, iaitu solat-solat sunat, solat tahajud, solat apa. Dan seterusnya tuan-tuan, berpesan-pesan dengan kebenaran. Kadang-kadang ustaz, anak saya ni degil ustaz. Berapa kali dah pesan, dah berbuih-buih mulut saya pesan ustaz. Sedangkan Allah teruskan ayat tu, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita nak membangun manusia, untuk melahirkan manusia yang baik, kita harus berpesan-pesan dengan kebenaran dan kebaikan. Wallahu a'lam. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Hanafiah Abdul Malik, dan terima kasih juga kepada Superintendent Muhammad Azhar Amin, Komandan Pulapol Kota Kinabalu, hadirin kita Persatuan Keluarga Polis serta pegawai-pegawai dan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan. Terima kasih juga kepada sidang penonton di rumah. Sehingga kita bertemu kembali. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysiaku berdaulat, tanah tumpahnya darahku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made.